kalau orang itu meminta tolong kepada Nabi SAW, kata golongan Wahabi, syirik akbar mukhrijun anil millah, mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Istitabah tu wajib, dia kena bertaubat, masuk Islam balik. Kalau tak, halal darah boleh dibunuh. Serius. Jadi sebab itu kita kata, faham betul-betul, dengan pegangan sedemikian kamu telah menjadi batini, ya. Kamu telah merosakkan syariat atas nama hakikat. Hakikat memang Allah yang bagi pertolongan, tapi bukan cerita hidup atau mati. Kita telah terangkan, hidup atau mati, kalau hakikat dua-dua tidak boleh mendatangkan manfaat, dan kalau secara asbab yang hidup boleh jadi sebab kebaikan, demikian yang meninggal dunia juga telah boleh menjadi sebab kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif al-marhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa idza sa'alta fas'alillah. Amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alta fas'alillah fa innahu la mustamsikun fihi wa la mustamsika fihi wa la dalila liman is-su'ali awit tawassuli. Wa man fahima min zahirihi man as-su'ali minal ghairi mutlaqan aw man at-tawassuli bil ghairi 'alal itlaqi faqad akhta'a at-tariqa wa ghalata nafsahu kullal mughalatat. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada malam ini kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan menggunakan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, kefahaman-kefahaman yang wajib diperbetulkan, yang disusun oleh almarhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah, sekali ini secara bersemuka, secara fizikal, face to face, ya, setelah sekian lama kita berkuliah maghrib secara online sahaja. Apapun fizikal ataupun online, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan majlis ilmu kita ini menjadi sebab kita mendapat kefahaman, kebaikan dan juga kemanfaatan dunia dan akhirat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang Allah nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah berikan dia faham dalam perkara agama. Maka kefahaman-kefahaman yang silap wajib diperbetulkan. Itulah tujuan kenapa almarhum As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala menyusun kitab ini, iaitu dengan niat dan hasrat kefahaman-kefahaman yang silap
yang ada dalam fikiran sebahagian umat Islam itu dapat diperbetulkan kembali kepada manhaj yang sebenar ahli sunnati wal jamaah sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Antara kefahaman yang silap dan berbahaya adalah fahaman yang digelar sebagai batiniyah daripada perkataan batin, iaitu yang tersembunyi. Adakah salah kita itu mengambil kira perkara-perkara yang batin? Adakah salah kita itu percaya dan yakin dengan yang tersembunyi? Jawabnya tidak. Memang di dalam Islam ini ada zahir, ada yang batin. Ya, solat kita ada yang zahir, yang kita bergerak, rokok, sujud, qiyam dan sebagainya. Ada yang batin, iaitu hadir hati kita khusyuk, tawaduk, tadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semata-mata batin masih selari dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dosa juga ada yang zahir dan batin. Bila kita disuruh menjauhi perkara yang fawahish, perkara yang keji, maka yang fawahish itu zahir dan batin. Maka batin itu penting. Habis kenapa batiniyah ini menjadi satu kesalahan? Kita kena faham takrif batiniyah. Batiniyah ini bukan semata-mata orang itu berpegang dengan perkara yang batin. Bahkan ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatul nufus, membersihkan jiwa, itu berceritakan tentang batin. Ikhlas perkara batin. Masing-masing sembahyang sama saja. Tapi siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas, itu batin. Tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tawakal, demikian tawadhu, demikian syukur, sabar. Ya, ini akhlak-akhlak yang mulia, itu hakikatnya tempatnya di hati, yakni batin, tersembunyi. Nahnu nahkumu ala zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita manusia ini hanya mampu berhukum atas perkara yang zahir. Dah dia sembahyang, jangan kita siasat ikhlas tak ikhlas, itu antara dia dengan Allah Taala. Kalau dia tak sembahyang, dia kita boleh al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia dah selesai sembahyang, bukan kerja kita nak siasat dia ni ikhlas atau tidak. Kalau nak siasat, siasat ikhlas kita sendiri. Muhasabah balik. Tadi aku sedekah ni ikhlas tidak? Tadi aku bercakap ni ikhlas tidak? Tadi aku berkuliah maghrib di masjid ni ikhlas atau tidak? Muhasabah batin kita sendiri itu bagus. Pergi cuba menggali batin orang lain, itu playing God. Kita berlagak seumpama Tuhan. Kerana wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang mengendalikan perkara-perkara yang tersembunyi, yang batin itu kerja Allah Taala. Baik. Apa masalah dengan batiniyah? Golongan batiniyah ini bahkan pernah dihujjah, ditolak, dikalahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan beliau menyusun kitab yang khusus Fadaihul Batiniyah, ya, mendedahkan penyelewengan golongan batiniyah. Secara mudah, kesalahan batiniyah itu adalah kerana mereka merosakkan syariat dengan alasan hakikat. Itu takrif yang mudah. Di situ jadi silap. Berpegang dengan hakikat itu wajib. Tapi merosakkan syariat atas nama hakikat itu batil, itu bid'ah sayyi'ah dalalah. Itu perkara yang direka-reka, yang buruk dan sesat. Ya, contoh, hakikatnya apa? Hakikatnya kita ini masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu hakikat. Bukan dengan amalan kita. Itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW yang beritahu. Bahkan apabila Nabi SAW beritahu demikian, sahabat ada yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidakkah engkau pun masuk syurga dengan amalan? Kalau sahabat mungkin terfikirlah, ya, kalau amalan kami tidak mampu memasukkan kami dalam syurga, munasabahlah dengan kekurangan, dengan kecacatan, dengan kecuaian. Tapi takkanlah amalan Rasulullah SAW juga tidak memasukkan baginda di dalam syurga. Wala ana, jawab Nabi SAW.
aku pun tidak akan masuk syurga dengan amalan. Kecuali Allah meliputikan aku dengan rahmatnya, maka itulah aku masuk ke dalam syurga. Wajib tak kita yakin hakikat itu? Wajib. Tapi batiniyah, atas hakikat kita masuk syurga dengan rahmat Allah, maka kata mereka, kita itu tidak perlulah beribadah. Buat apa susah-susah sembahyang, buat apa susah-susah puasa, buat apa susah-susah bersedekah, buat apa menahan diri daripada maksiat. Kalau teringin nak minum arak, minum saja. Kalau teringin nak berzina, berzina saja. Sebab akhirnya masuk syurga neraka itu ketentuan Allah. Maka rosak syariat. Sembahyang wajib ditinggalkan. Ya, berzina haram dilakukan. Alasan hakikat, iaitu kita ini masuk syurga atau neraka adalah ketentuan Allah. Ini golongan batiniyah. Baik. Ada satu golongan yang sepertinya mereka ini keras menentang batiniyah. Kita ahli sunnah wal jamaah memang kita menolak batiniyah. Kita menerima tasawuf. Tasawuf bukan batiniyah. Tasawuf kerana dia memperelokkan batin dalam keadaan syariat itu dijaga. Bahkan orang tasawuf lebih halus, lebih cantik lagi. Berarti apa? Kita orang-orang yang fiqh ni dah selesai yang wajib, selesai. Kalau tak tahajud, tahajud sunat. Tapi kalau orang sufi, dia rasa malu kalau dia tak tahajud. Kerana orang sufi, dia berfokuskan untuk ma'rifatullah, kenal Allah. Apa tujuan kenal Allah? Supaya kasih dan redha kepada Allah. Bila kasih dan redha kepada Allah, Allah kasih dan redha kepada kita. Nak apa lagi kalau Allah dah kasih dan redha? Maka dia rasa malu dalam keadaan dia menjalani jalan kasih kepada Allah, tapi tak sanggup bangun tahajud untuk bermunajat, berbisik-bisik, memohon dan menangis kepada Allah. Dia rasa malu. Kita yang fiqh ni dah tak rasa malu, apa dah sembahyang isyak selesai lah. Ya, biasalah tak tahajud tu, yang tahajud tu sekali-sekali. Kita. Tapi batiniyah, jangankan kata tahajud, yang fardu pun dia tinggal. Maka selain daripada ahli sunnah wal jamaah, ada satu golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi. Ya, minta maaf ya kalau ada di sini yang bukan kata Wahabi tapi Wahabi friendly. Dia rasa Wahabi pun okey juga. Ya, yang Asy'ariyah Maturidiyah okey, tapi Wahabi pun okey juga. Maka Wahabi daripada satu sudut mereka nampak keras juga menentang batiniyah. Bahkan ada kalanya sufi yang sebenar pun mereka tentang juga. Sufi yang berzikir menyebut Allah Allah juga mereka komplain. Kadang-kadang terlajak. Tapi kalau setakat menolak batiniyah, iaitu sufi yang menyamar, bukan sufi sebenar, ya, pseudo sufi atau fake sufi, iaitu ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi seia sekata. Tak ada beza. Yang jenis kononnya hakikat tak semayang, ya kita tolak, Wahabi pun tolak. Yang jenis kononnya hakikat tak puasa, kita tolak, Wahabi pun tolak. Tetapi daripada satu sudut, sedar atau tidak, golongan Wahabi adalah batiniyah. Bukan daripada semua sudut. Daripada sudut tertentu, mereka merosakkan syariat atas nama hakikat. Ini tajuk malam ni. Iaitu, bila mana mereka berjumpa dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW berpesan, wa idza sa'alta fas'alillah, dan apabila kamu memohon, hendaklah kamu memohon kepada Allah. Ketika itu, mereka memahami bahawa meminta tolong kepada makhluk adalah syirik. Di situ batiniyahnya. Kenapa batiniyah? Kerana meminta tolong kepada makhluk masyru'. Satu perkara yang disyariatkan, dibenarkan secara umum, tetapi dilarang secara khusus bila mana meminta tolong kepada makhluk itu diiringi dengan keyakinan bahawa memang makhluk itulah yang memberi secara hakiki, tak ada kena-mengena dengan Allah. Memang makhluk yang beri. Memang doktor yang sembuhkan. Saya dah lama minta dengan Allah supaya sembuh. Tak sembuh-sembuh pun, bila saya pergi jumpa doktor baru sembuh. Maknanya doktor yang sembuh bukan Allah. Yang itu dilarang. Bukan dilarang meminta tolong kepada doktor. Dilarang meminta tolong kepada doktor dengan keyakinan bukan Allah yang memberi pertolongan, bukan Allah yang menyembuhkan. Ketika itu berlakulah syirik. Itu dinama akidah
Qadariyah. Akidah yang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya menciptakan makhluk, ya, doktor tu Allah ciptakan, tapi perbuatan bukan Allah ciptakan. Mana bila menyembuhkan itu sudah tidak ada kena-mengena dengan Allah. Bila doktor bagi obat, obat itulah yang menyembuhkan, bukan Allah. Pada ketika itu batil. Tetapi kesilapan golongan Wahabi dalam bab ini adalah mereka mengatakan meminta tolong kepada makhluk hanya boleh sekiranya makhluk itu masih hidup di alam dunia. Boleh. Minta tolong kawan angkat beg boleh. Minta tolong kawan itu recommend kerja boleh. Ya, minta tolong kawan itu bantu kita berniaga boleh. Sebab kawan-kawan ni atau orang soleh pun boleh. Kita jumpa orang soleh minta tuan guru tolong doakan saya, tolong salat hajat untuk saya, boleh. Sebab mereka masih hidup. Tetapi dakwa mereka, kalaulah makhluk itu telah mati, yakni telah berpindah ke alam ruh, maka ketika itu sudah tidak boleh lagi meminta tolong. Kalau minta juga syirik. Di situlah batiniyahnya. Kerana apa? Kerana di sisi ahli sunnah wal jamaah kita menganggap kalaulah disuluh dengan cahaya hakikat, memang makhluk hidup atau mati tidak boleh mendatangkan sebarang manfaat, tidak juga boleh menolak mudarat. Itu hakikat. Mana tahu Ustaz? Dia ada dalil dalam Quran jelas. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra." Katakanlah, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak milik untuk diri aku sendiri naf'a, sebarang manfaat. Bayangkan, bukan kita, Nabi. Yang kurang daripada Nabi, tentulah lebih lagi tidak milik apa-apa. Nabi SAW, insan yang mulia, Habibullah, Al-Mustafa yang terpilih, sendiri hakikatnya tidak memiliki sebarang manfaat. Wala dharra, dan juga tidak boleh mendatangkan mudarat. Itu namanya hakikat. Yang namanya sebab, cause and effect, yang menjadi panduan untuk manusia itu hidup di dunia. Bila lapar makan, padahal yang mengenyangkan Allah. Bila sakit berobat, sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah. Ya, bila ada api tidak kita sentuh, padahal api tidak menghanguskan, itu hakikat. Ada masa Allah tidak izin, api tidak menghanguskan. Jadi itu namanya cause and effect, itu ada di hujung ayat itu. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Illa tu dipanggil adatul istisna. Alat untuk mengecualikan, exception. Maknanya secara umum Nabi SAW tidak memiliki untuk diri baginda, apatah lagi untuk orang lain. Maknanya kita nak minta tolong apa dengan Nabi SAW pun Nabi tak boleh tolong. Ya. Tapi jangan lupa yang hujung ayat itu, illa ma syaa Allah. Kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan jelas Allah Ta'ala telah kehendaki bahawa Nabi SAW menjadi sebab kebaikan dan menjadi sebab menolak kemudaratan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu kecuali untuk menjadi rahmat kepada sekian alam, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan kepada orang musyrik juga mendapat rahmat daripada kedatangan Nabi SAW. Jangan kata-kata orang Islam. Ya, orang musyrik juga dapat rahmat dengan datangnya Nabi SAW. Baik. Jadi kalau dibezakan minta tolong dengan yang masih hidup, ketika Nabi SAW masih hidup di dunia, boleh sahaja sahabat minta tolong. Tetapi sekarang Nabi SAW telah wafat, maka kalau kita masih menyebut madad ya Rasulullah, mintalah pertolonganmu wahai Rasulullah, kata mereka ini adalah syirik akbar. Syirik yang jelas, bukan syirik macam riak. Riak tu syirik juga. Kita bersedekah supaya orang puji. Minta reporter ambil gambar, ya, saya nak bagi sedekah dekat masjid Al-Ikhlas ini sebanyak 30,000 untuk membantu pembinaan masjid. Contoh je. Jangan claim Ustaz Engku lepas ni. Kalau RM30 insya-Allah ada, boleh bagi. 300 boleh gagah lagi, 30,000 belum. Katakanlah, ya, begitu supaya orang tahu saya ni pemurah.
orang, 30,000 bagi begitu kepada masjid. Syirik tak? Syirik khafi namanya. Syirik tersembunyi. Kerana apa? Kerana dibuat amal soleh itu bukan tulus kerana Allah, tapi ada share dengan manusia. Itu tak dianggap murtad. Tapi kena baikilah, sebab nanti di akhirat tak dapat habuan. Allah tak terima amalan dan syirik macam itu. Tapi adakah orang ni disuruh bertaubat masuk Islam semula? Tidak. Itu syirik khafi. Kalau orang itu meminta tolong kepada Nabi SAW, kata golongan Wahabi, syirik akbar mukhrijun anil millah, mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Istitabah tu wajib. Dia kena bertaubat, masuk Islam balik. Kalau tak, halal darah boleh dibunuh. Serius. Jadi sebab itu kita kata, faham betul-betul, dengan pegangan sedemikian kamu telah menjadi batiniyah, kamu telah merosakkan syariat atas nama hakikat. Hakikat memang Allah yang bagi pertolongan. Tapi bukan cerita hidup atau mati. Kita telah terangkan, hidup atau mati kalau hakikat dua-dua tidak boleh mendatangkan manfaat, dan kalau secara asbab yang hidup boleh jadi sebab kebaikan, demikian yang meninggal dunia juga telah boleh menjadi sebab kebaikan. Nabi SAW kita tahu sebagaimana para Nabi yang lain juga hidup di alam ruh dan mendoakan kebaikan buat umat. Nabi SAW pernah memberitahu kepada sahabat, hidup saya baik untuk kamu, kamu dapat bercakap, berbual dengan saya, dapat tahu ilmu hukum, hakam dan sebagainya. Mati saya juga baik untuk kamu. Macam mana mati insan yang dikasihi oleh para sahabat baik? Kerana kata Nabi SAW, selepas kewafatan saya, amalan kamu dipamerkan kepada saya. Ini alam ruh. Amalan umat dipamer kepada Nabi SAW. Apa yang saya dapati amalan yang baik, saya puji Allah Ta'ala. Saya kata Alhamdulillah. Dan apa amalan umat yang buruk, maka saya mohon ampun kepada Allah supaya mengampunkan umat. Mana dalam hadis jelas, dalam ruh, Nabi SAW masih boleh memberi manfaat kepada umat dengan mendoakan kebaikan-kebaikan buat umat. Maka meminta tolong itu tidak dibezakan. Kalau kita tanya, kenapa kamu kata minta tolong orang hidup boleh? Minta tolong kepada orang mati syirik. Sebab kata dia, memang orang hidup boleh tolong. Adapun orang mati tak boleh tolong, makanya syirik. Dia orang hidup pun dia tak boleh tolong. Bukan semua orang hidup boleh tolong kita. Maka adakah kalau kita minta tolong dengan orang hidup yang tidak boleh menolong syirik? Kalau alasannya kerana tak boleh tolong maka jadi syirik? Padahal takrif syirik bukan demikian. Takrif syirik bukan meminta tolong kepada orang yang tidak boleh menolong. Takrif syirik adalah menuhankan selain daripada Allah atau memakhlukkan Allah. Allah macam makhluk juga. Itu syirik. Ataupun makhluk seperti Allah. Syirik. Adakah meminta tolong berarti menuhankan makhluk? Kalau begitu, bukan saja minta tolong pada orang mati. Kan kata dia minta tolong pada orang mati itu menuhankan orang mati. Sebab syirik itu takrif dia. Maka meminta tolong kepada orang hidup, menuhankan orang hidup. Adakah boleh menuhankan orang hidup? Syirik. Terbukti batiniyah ini batil. Kita boleh test dengan praktikal, manakah kayu ukur yang selari dengan ajaran Islam. Kayu ukur ahli sunnah wal jamaah, minta tolong dengan makhluk apapun hidup atau mati adalah syirik kalau dengan iktikad makhluk itu memberi pertolongan bukan Allah. Walaupun hidup syirik. Tetapi tidak syirik sama ada kepada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kalau dengan iktikad makhluk ni sebenarnya tidak boleh bagi apa-apa, ini hanya usaha ikhtiar, sebab musabab semata-mata. Saya selalu bagi contoh supaya kita faham macam mana hukum satu orang meminta tolong kepada ayah pin ketika mana ayah pin masih hidup. Kalau minta tolong dengan ayah pin lepas mati, kata mereka syirik. Dan ayah pin hidup lagi. Lalu kita minta tolong ayah pin. Syirik lah. Kalau kita minta tolong tak syirik. Kerana bagi kita ayah pin manusia. Ya, katalah kita sekampung ayah pin, kita baru balik pada satu tempat, nampak ayah pin tengah sembang di kedai kopi, kita balik bawa barang banyak, kita kata pin, tolong saya angkat beg jap. Saya nak angkat seorang tak larat pin.
Ayah pin bengang tak kira lah. Aku ramai ikut kau senang-senang, suruh aku angkat beg kurang ajar. Ya. Tapi tak syirik kita minta tolong dengan dia. Tapi kalau pengikut ayah pin meminta tolong kepada ayah pin ketika ayah pin masih hidup pun syirik. Kerana bagi pengikut ayah pin tu Tuhan. Maka dia minta tolong tu dia yakin memang ayah pin dah yang bagi pertolongan tu. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Ayah pin tu sendiri Tuhan dah. Maka hidupnya ayah pin tu tidak menghalang minta tolong itu daripada menjadi syirik. Maka nak diterangkan, kalau begitu apa maksud hadis Nabi SAW? Suruh minta dengan Allah. Sesungguhnya pada hadis itu tidak ada pegangan dan dalil untuk melarang memohon dan bertawassul. Barang siapa yang faham daripada zahir hadis itu melarang meminta pertolongan daripada makhluk, al-ghair maknanya yang lain daripada Allah secara mutlak. Kalau secara diperincikan kita terima. Ya, kita dah sebut minta tolong kepada makhluk dengan keyakinan makhluk yang beri bukan Allah Ta'ala, itu memang syirik. Tapi kalau mutlak, oleh kerana hadis Nabi SAW menyuruh kita minta kepada Allah, maka minta tolong pada makhluk automatik tak boleh. Lam yakul bihi ahadun. Seorang pun tak kata lagu tu. Mereka yang duk mensyirik-syirik pun banyak minta tolong sana, minta tolong sini. Minta tolong dengan kedutaan bagi duit sikit kami nak buat program. Tak minta dengan Allah Ta'ala. Itu kan hakikat. Ya. Jadi tidak ada seorang yang kata begitu, hanya beza kayu ukur sahaja. Maka kayu ukur ahli sunnah jamaah yang tepat, kan itulah berkaitan dengan akidah. Kayu ukur yang membezakan antara hidup dan mati itu bercanggah dengan akidah dan bercanggah dengan perbuatan para sahabat. Dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanad yang kuat bahawa sahabat Nabi iaitu Sayyidina Bilal Ibn Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu ta'ala memohon pertolongan daripada Nabi SAW ketika berlaku kemarau. Datang ke makam Nabi SAW lalu menyebut, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatik, tolonglah minta hujan buat umatmu. Jadi takkanlah sahabat buat perkara syirik. Lebih-lebih lagi kisah itu akhirnya disampaikan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar seorang yang tegas mempertahankan tauhid dan agama Islam, langsung tidak melarang atau komplain perbuatan itu, dan tidak ada diriwayatkan seorang sahabat pun yang komplain. Takkanlah sahabat semua pakat diam benda syirik. Ya, yang pandai syirik tak syirik ini barulah 200 tahun kebelakangan ini, ya, selepas kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau 800 tahun selepas kedatangan Al-Imam Ibn Taymiyah. Tempoh 700 tahun lebih tu umat Islam tak faham syirik tak faham. Mustahil. Takkanlah sunyi satu zaman selepas Nabi SAW daripada orang yang berpegang dengan kebenaran. Tak mungkin. Atau yang melarang bertawasul dengan orang lain secara mutlak begitu sahaja, maka orang ini telah tersilap jalan dan telah melakukan kecelaruan ke atas dirinya sendiri dengan kecelaruan yang parah. Wa dzalika li anna man ittakhadha al-anbiya'a was-salihin wasilatan ila Allah li jalbi khairin minhu azza wa jalla aw daf'i syarrin kadzalika wa huwa laysa illa sa'ilallah wahdahu ayyussira lahu ma talaba au yusrifa anhu ma sa'a mutawassilan ilaihi biman tawassala bihi wa huwa fi dzalika akhidun bisababil ladzi wada'ahu Allahu liyanjahal 'abidu fi qada'i hawaijihim minhu azza wa jalla. Yang demikian itu kerana orang yang bertawassul dengan para nabi dan orang soleh, sebenarnya mereka itu mencari wasilah kepada Allah. Wabtaru ilahil wasilah, dalam Quran sebut, carilah kepada Allah Ta'ala itu wasilah, jalan yang menyampaikan. Sama ada jalan yang menyampaikan itu dalam bentuk amal soleh atau jalan yang menyampaikan itu dalam bentuk orang soleh, kedua-duanya tidak syirik. Iaitu untuk menarik kebaikan daripada Allah atau untuk menolak kejahatan juga sebenarnya daripada Allah. Maka orang itu sebenarnya tidak lain tidak bukan sedang bermohon kepada Allah semata-mata untuk memudahkan baginya apa yang dia tuntut atau mengalihkan darinya apa-apa keburukan
tapi dengan jalan bertawasul kepada Allah dengan orang yang dia bertawasul dengannya, nabi atau wali. Jadi dia tidak ada beza. Ia hanya wasilah, ia hanya sabab. Sebagaimana seorang itu untuk dia kenyang, dia menjadikan nasi sebagai wasilah. Untuk dia sembuh, dia menjadikan ubat sebagai wasilah. Untuk dia bertenaga, dia menjadikan herbal sebagai wasilah. Kesemuanya itu hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukan syariat menolak asbab. Bahkan ahli-ahli sufi yang sebenar pun melarang, ya, kita orang-orang awam ni menolak asbab. Itu dianggap sebagai syahwat yang tersembunyi. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala dalam kitab tasawuf yang terkenal iaitu kitab Hikam menyebutkan iradatu kat tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab syahwatun min syahwatil khafiyah. Kau nak tajrid, kau tak mau ikut sebab. Tak mahu ikut jalan-jalan, kau nak kenyang tanpa makan. Kau nak masuk syurga tanpa beramal. Ya? Kau nak sembuh tanpa berobat. Dalam keadaan Allah meletakkan kamu pada kedudukan sebab. Kalau Allah tarik keluar daripada asbab, tak perlu kepada asbab, misalnya Sayyidatuna Maryam, ya, yang mana datang buah-buahan ketika sedang beribadah di mihrab tanpa usaha, itu cerita lain. Itu Allah yang letakkan pada tempat tajrid. Tapi kalau kita yang ramai-ramai ni tak makan, laparlah kita. Ya, tak berobat, tak sembuhlah kita. Ya. Minum racun, meninggallah kita. Maka wajib kita itu meraihkan asbab. Kalau kita cuba nak keluar, kita sebenarnya sedang ditipu oleh syahwat, tapi syahwat yang tersembunyi. Kalau nak pergi minum arak, nak pergi berfoya-foya, nak pergi berzina, nak pergi mengumpat, itu syahwat yang jelas. Ini kan nampak macam baik. Saya nak duduk masjid, ya Ustaz. Saya nak berhenti kerja, ya, tak mau dah bekerja ni semua benda dunia. Saya nak hanya fokus ibadah saja. Baik. Banyak mana dah duit dan simpanan untuk sustain? Dah kata nak berhenti kerja, tak ada income. Oh, saya ada pelaburan, saya ada income daripada rumah sewa banyak ni, saya ada share, silakan. Masih ada asbab untuk memenuhi keperluan. Tapi saya ni Ustaz, kalau berhenti kerja tak tahulah, saya tawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal, itu namanya tawakul. Itu hanya buat-buat tawakal, akhirnya berharap manusia mana nak tolong aku. Kejadian sebenar, satu orang dia bertugas sebagai engineer, kemudian bila dia dapat semangat nak menghayati Islam, dan dia rasa kerja engineer itu kerja yang duniawi semata-mata, dia resign. Tak lama lepas tu gila. Tak boleh survive. Tekanan. Itu asalnya saya dengar cerita tu daripada guru saya, almarhum Tuan Haji Mat Saman Kati rahimahullah ta'ala, ulama Perak. Saya dengar cerita, beliau ulang pesanan, nasihat, jangan kita pandai-pandai nak keluarkan diri kita daripada satu keadaan yang Allah dah letak kita di situ. Bukan haram kerja engineer. Lainlah kalau kerja tu kerja jual arak, tu kena usaha keluar, kerja haram. Nak tahu kita keluar tak keluar, tengok syarat. Syarat kata okey, Allah letak di situ. Jangan pandai-pandai nak keluar, sampai masa nanti akan keluar. Dan bahkan kalau Allah kendaki kamu tu beramal soleh dalam keadaan kamu tu engineer, kamu tu hamba Allah yang taat dalam keadaan kamu tu doktor, bahkan kerja obat orang tu pun dinilai di sisi Allah sebagai amal soleh kamu kerana kamu ikhlas kerana Allah. Hati-hati. Tapi lepas tu memang saya jumpa orang tu pun dah lama lah, selepas guru saya pernah meninggal dunia. Satu hari saya ziarah ke madrasah dia, ada satu lelaki nampak macam tak terurus lah, pakai seluar pendek, duduk di tepi kolah tempat orang semayang, tempat orang ambil semayang. Sambil dia duduk di situ, dah dekat nak maghrib, dia hanya cakap unsin. Unsin, kata dia, unsin. Jadi kawan-kawan tanya, apa yang unsin? Tak ada duit, kata dia. Unsin lah, tak ada duit. Sebab dia masa jadi engineer, tentulah dia dah biasa dapat gaji. Tiba-tiba dia nak keluar daripada asbab, terus nak pergi makam tajrid, tak mau bekerja, tak mau apa, hanya nak ibadah semata-mata. Dia tidak berada pada posisi, dia tak tahan. Akhirnya agama pun tak dapat, dunia pun terlepas. Jadi jangan kita batiniyah,
kita jadikan syariat sebagai panduan. Batin itu kita letak dalam hati, yakin buruk baik semua daripada Allah Ta'ala, tapi jangan kita kedepikan asbab. Ya. Jadi vaksin asbab. Soal kamu tak percaya vaksin selamat tu kita lain. Itu cerita fakta. Ya. Ada pula yang kata ivermectin, ya, tak tahulah, ada yang kata berkesan, ada yang kata tak berkesan, pun asbab. Kalau kamu suluh dengan hakikat, dua-dua tak boleh bagi apa. Vaksin tak boleh bagi apa sebarang manfaat mudarat. Ya, makna tak perlu beria sangat. Yang rasa vaksin tu bagus, kalau hakikat tak boleh tolong. Kalau Allah nak kata mati, tak kena COVID-19 mati juga. Nak betul mentol je pun, tergelincir jatuh, patah tengkuk, mati. Sampai masa. Dan yang takut sangat, kalau kata vaksin jadi macam ni, katanya ada bahan yang berbahaya, tak akan jadi mudarat. Ramai juga yang vaksin masih hidup. Ramai juga yang tak vaksin pun masih hidup. Jadi kalau hakikat, apa sahaja tidak mendatangkan manfaat dan mudarat, tapi kalau asbab, silalah berinteraksi dengan asbab, maka meminta tolong daripada makhluk, sama ada makhluk itu masih hidup di alam dunia atau makhluk itu telah berpindah di alam roh, dengan bulat yakin bahawa pertolongan sebenar adalah daripada Allah. Itu adalah syariat. Jangan dihancurkan syariat semata-mata atas alasan asbab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita ini dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.